أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزول إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan kesempatan hidup kepada kita sehingga banyak perkara yang kita boleh lakukan. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat kepadanya, dan berapa ramai orang yang telah bertaubat pada hari ini. Allah memberikan kesempatan dengan kehidupan yang ada, dengan nyawa yang ada, untuk kita melakukan amal soleh tanpa menunda-nunda. Dan berapa ramai orang yang telah memanfaatkan kesempatan hidup untuk dia melakukan segala kebaikan-kebaikan yang telah dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, apalagi yang sifatnya wajib. Banyak lagi perkara-perkara yang kemungkinan menjadi kebimbangan kepada diri kita sebenarnya. Bagaimana jadi kita ni suka menunda-nunda, suka menunda-nunda perkara-perkara yang kita tahu benda itu baik. Benda ini mendatangkan pahala yang banyak. Kadang-kadang tidak perlu kita berjalan, tidak perlu kita mengeluarkan dalam bentuk wang ringgit untuk kita bersedekah. Rasulullah SAW mengajar kita untuk mengucapkan beberapa kalimat. Kalimatani khafifatani fil lisan, khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, atau kama qala. Dua kalimah yang apa istilah kita, thaqilatan, sangat berat dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ringan di lidah, tetapi berat dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ramai orang yang tak tahu. Orang yang tahu pun kadang-kadang tidak mengambil kesempatan untuk mengamalkannya. Apa kalimah tersebut yang pendek ni? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahal azim. Pendek sangat, tetapi Allah sangat suka dan sangat berat dalam timbangan Allah. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahal azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallahal azim. Ada lagi kalimah yang kita jumpa di dalam buku Al-Maqsurat, contohnya Al-Maqsuratnya, Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Satu ketika isteri Nabi SAW ni berzikir panjang sampai terbit matahari. Rasulullah baru balik daripada masjid. Rasulullah menyatakan, seandainya engkau tahu apa yang sepatutnya engkau amalkan, maka yang kau baca daripada tadi sampai ke sekarang ni kalah. Yang kau baca dari tadi kalah, kata Rasulullah SAW. Apa dia? Tanya isteri Rasulullah SAW ni. Itu kalimah ni, Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Baca 3 kali, pahalanya sangat besar. Ini kalimah-kalimah yang bukan memerlukan kepada gerakan-gerakan tubuh. Tidak perlukan kita membuka dompet kita untuk kita bersedekah.
Tidak perlu kita mengangkat barang-barang makanan untuk kita sedekahkan kepada fakir miskin, ataupun anak yatim dan sebagainya, tetapi cukup dengan bergerakkan lidah. Ini jadi tergantung kepada ilmu seseorang sebenarnya. Sebab itu Allah SWT berfirman, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama orang yang mengetahui, yang berilmu, dengan orang yang tidak berilmu? Orang yang berilmu nampak dia tenang, tak banyak dia buat, tetapi sebenarnya dia dapat pahala banyak. Tanpa orang ketahui. Bukan maksudnya dia tak nak sedekah, dia tak nak pergi masjid, tak, dia pergi semua dia buat, tapi dia mengalahkan orang lain sebab dia tahu inilah lubuk-lubuk. Kalau orang kata lubuk ikan, sini ni lubuk ikan, ini lubuk ikan. Orang tak pandai memancing, pancing je. Itulah bahasa kita, tikam ajak. Tak lama tunggu. Kalau orang tahu kata ini lubuk ikan, cup, dalam 4 minit dapat, cup, dapat. Itu ada ilmu ni. Itu juga orang yang nak mancing ikan. Dia tak pergi je laut memang ada ikan di laut. Tidak. Dia tengok air laut ni macam mana. Air macam ni ini tak ada ikan. Ada ikan dia kata. Tapi sekarang ni ada teknologi untuk mengetahui adakah tidak ikan. Dengan GPS ataupun apa istilah alat tu, yang tahu tak ada ikan. Itu ilmu juga. Jadi tentang dunia kita boleh terokai dan kita boleh mengumpul kebaikan dunia dengan ilmu. Akhirat lagilah. Allah dah terus sebut dalam Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sebut dalam hadis. Macam mana kita nak mendapat kebaikan? Demi kebaikan dengan kita duduk dalam majlis ilmu. Itulah ya kita mengatakan bahawa Masjid Darussalam ni ada kelebihan dia sebab dia rakam ni. Ini untuk orang yang tak pergi ke masjid. Tapi jangan jadikan alasan rakaman ini orang tak datang ke masjid. Itu ini untuk orang perempuan yang duduk di rumah yang mendengar secara live ataupun rakaman lepas ini. Lelaki tidak patut untuk mendengar di rumah. Kalau dia sehat, patutnya dia datang ke masjid ini sebab dia dapat ganjaran pahala lebih daripada orang sekadar mendengar di rumah. Dengar di rumah tu orang perempuan itu tak apa. Tapi lelaki yang dia sehat walafiat, sepatutnya dia datang ke masjid untuk mendengar dan dia dapat pahala menunggu salat. Selepas menunaikan salat, menunggu salat, itu salat Isyak. Itu pahalanya seperti orang bersih dalam ibadah, tak putus-putus kecuali dia berkentut atau pemberak atau berhadas. Itu tengok kalau orang ada ilmu kata tak apa, aku tunggu. Walaupun tak ada ustaz macam mana? Tak apa, duduk aja zikir apa, seolah-olah dia beribadah. Itu dia. Jadi ilmu lah yang menyebabkan orang ni orang ni bertindak baik, cergas, cerdik, ataupun dia macam yalah orang yang kurang cerdik. Kadang-kadang tindakan kita kurang cerdik sebab kita tidak tahu tentang fadilat-fadilat. Fadilat ni penting, bukan hanya ilmu untuk kita melakukan tentang hukum hakam, tapi fadilat-fadilat ni maksudnya kelebihan buat ini, kelebihan buat ini, kelebihan berdoa pada selepas waktu asar, pada waktu hari Jumaat. Berapa ramai orang berdoa selepas asar? Tak ramai. Tertengoklah diri kita sendiri. Hari Jumaat sebelum maghrib tu, sebelum maghrib berapa banyak kita berdoa? Tak banyak. Orang lalai banyak orang lalai. Kadang-kadang saya dah maghrib dah, astagfirullahalazim, tak berdoa tadi. Inilah doa yang sangat dimakbulkan oleh Allah SWT. Jadi kadang-kadang kita lalai. Kadang-kadang kita suka menunda, itu satu hal. Taswif, nantilah, saufa af'al, saufa atasaddaq, aku akan bersedekah nanti, aku akan saufa azhab, aku akan pergi ke masjid nanti, selepas aku pencen. Dah pencen tak juga pergi masjid. Syaitan dia cerdik. Jangan fikir kita cerdik. Syaitan pun cerdik, kadang-kadang lebih cerdik daripada kita. Kata orang ni nak pergi masjid nanti dah pencen. Kita buka macam-macam hadiah untuk dia supaya dia sibuk lagi lepas dia pencen. Lepas pencen pula macam-macam rezeki aku kata. Dulu taklah macam ni. Ini kantau ini. Ni tak boleh jadi. Aku kena layan ni. Ini rezeki yang bukan selalu nak datang. Itu dia punya alasan. Sehingga tak nampak juga batang hidung di masjid, di surau.
Sebab apa? Sebab sibuk. Sibuk tak habis. Bila nak habis ni? Sampai mati. Hatta zurtumul maqabir. Saufa kalla saufa ta'lamun. Allah sebut dalam surah Al-Quran ni. Ingatlah kamu akan tahu nanti. Bila tahu dah mati dah. Ya Allah. Ketika hidup ni tak ingat ataupun suka nak menunda, tahu tapi menunda. Kadang-kadang tak tahu. Ini yang paling teruk lah, tak tahu ni. Yang teruk juga adalah yang tahu tapi menundakan. Itu jadi kurang motivasi, kurang motivasi ni. Yang satu memang tak ada motivasi, tak ada ilmu. Yang ini dia tahu pergi masjid tu pahalanya macam ini, bersedekah tu macam ini. Nanti kalau di akhir nanti orang yang bersedekah ini dia berada di bawah apa namanya, lindungan ataupun bayang-bayang sedekah dia, tergantung kepada berapa besar sedekah dia. Ini jadi akan jadi cahaya juga. Jadi berapa ramai kita yang menyambut seruan ini ataupun yang kita ni bila kita dengar kita cepat-cepat buat. Idza asbahta fala tanzil masa, kata Abdullah bin Umar, apabila kamu waktu pagi jangan tunggu waktu petang. Wa idza amsayta fala tantazirus sabah, apabila kamu pada waktu petang jangan tunggu nak besok baru nak buat. Ada perkara-perkara yang kita boleh buat petang ni buat. Zikir petang ni, zikir Nabi ni ada dua, zikir pagi dan zikir petang. Dalam surat tu baca dua-dua. Kita besoklah aku baca surat. Tak, petang ni ada juga. Petang ni boleh baca Al-Quran juga. Petang ni pun boleh sedekah, jangan tunggu besok. Mungkin besok dah kita tak ada dah. Kita baru dengar kan orang yang meninggal. Banyak orang meninggal tak habis-habis sebenarnya. Kalau kita rajin tengok kiri kanan kita, dalam TV pun kita tengok ada peserta siapa ni, big apa ni, tak tahu, saya tak tengok peserta ialah program apa hiburan tengah-tengah bersiap-siap aksiden meninggal. Allah ampunkan dosa dia lah, kita jangan mencela dia. Allah ampunkan dosa, tak mustahil. Tapi janganlah kita ikut orang-orang yang maksudnya larut dalam hiburan. Larut bila dah mati barulah ya Allah tolong aku, bagi aku sedikit waktu, aku akan bersedekah. Waktu panjang ni tak nak sedekah. Sebab apa? Memang syaitan nak kita ni tangguh. Itu yang sangat berbahaya, sifat menangguh. Dah sihat tak buat, dah sakit baru nak buat. Masih ada duit tak nak sedekah. Bila tak ada duit, aku pun tak ada duit, aku nak sedekah, orang minta aku tak boleh nak buat apa. Itu alasan dah tak ada duit. Pasal duit bukan nak tunggu kaya orang sedekah, tuan-tuan. Bisa ada duit je sedekah. Tengok ada satu cerita orang perempuan nak ahli keluarga dia ni memang susah. Suami dia diberhenti kerja kata menapa ni, ada dalam TV. Mereka ni kutip sampah. Semua ahli keluarga ni, suami, isteri, anak-anak, kutip sampah. Sampah kering, sampah basah, kotak, apa lagi, botol, pil-pil. Apa dia punya buat ni untuk jadi kaya kah? Tidak, dia kata. Macam mana orang ni bersedekah? Kerana tengok-tengok orang ni tidak kaya tetapi bersedekah. Mesti aku boleh bersedekah. Dan dia sedekah tidak alang-alang sila kita. Dia sedekah ni untuk 100 orang. Dia masak satu periuk besar ni. Kari ayam, sayur, dia letak dalam macam tapau sila kita. Dia agih-agihkan tempat-tempat yang diperlukan ni, orang memerlukan ni. Subhanallah, saya kata ni orang susah ni terkutip sampah untuk bersedekah. Tengok, subhanallah, tip sampah untuk bersedekah. Yang orang ni banyak duit, tak terkutip sampah pun, tapi kenapa tidak sedekah? Itulah nilainya ilmu ni, tuan-tuan. Nilai ilmu ni kalau orang tahu ni memang kita subhanallah, kita tak lama lagi nak mati. Tengok, jadi apa nak tunggu lagi? Jangan tunggu. Yang muda buat. Belum tentu yang muda ni akan umurnya sampai 60 tahun. Sampai dia kerja, berkahwin, bekerja, buat anak, pencen. Tak semestinya. Dan tak semestinya orang yang sudah umur 60 tahun dia mati besok. Tidak. Mungkin umurnya sampai 90 lebih. Kemungkinan ataupun mungkin meninggal. Wallahu alam. Jadi tidak ada istilahnya ketetapan yang beruban memang akan matilah. Tak kira yang beruban, tak kira yang tidak beruban, yang baru lahir pun meninggal, apalagi yang sudah lama lahir. Jadi oleh sebab itulah jangan kita menunda.
Rasulullah menyebut kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiris sabil. Jadilah engkau dunia ini seperti orang yang apa namanya? Ibnu sabil ataupun orang yang apa? Ghuraba. Ghuraba maksudnya orang yang asing, Aw 'abiris sabil ataupun orang yang lalu sekejap betul balik lagi. Abiris sabil kalau kita tengok orang masuk dalam ni balik lagi. Dia tak duduk tidur, masak, kahwin, beranak pinak tak. Tak. Itu sekadar ini dunia ni macam tu lah ibarat kita ni. Singgah sekejap, ambil keperluan-keperluan. Keperluan apa? Keperluan untuk dapat syurga. Dan kalau kan untuk seronok-seronok bermati-matian, dapat dunia lepas tu tak ada apa-apa nak diperoleh di akhirat. Tak ada. Itu silap besar tu. Perancangan yang salah fatal istilahnya. Salah ni orang yang macam ni. Salah merancang, salahlah dia punya apa natijahnya nanti. Jadi jangan salah kita merancang kehidupan kita, jangan salah. Kita tengok sama lagi hadis ni. Ada lagi hadis sebenarnya. Saya nak baca. Okey. Larangan menyebarkan berita palsu. Zaman bukan hanya zaman Covid ni. Kegemaran orang apa? Menyebar berita palsu ni. Sebelum Covid pun memang sudah jadi kegemaran orang. Semenjak ada handphone yang ada WhatsApp. Belum ada WhatsApp pun ada juga yang menyebar. SMS. Sebelum itu kurang. Kita tengok ada dalam bentuk surat-surat. Surat-surat Kita tengok Jadi apa dikata? An Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'aitul lailah rajulaini atayani qala alladhi ra'aitahu yushaqqu bi shidqihi fakadzabun yakdhibu bil kadhibah tuhmalu anhu hatta tablugha al afaq fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah. Daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku melihat dalam mimpiku dua orang sedang menghampiri aku. Mereka berkata, orang yang kau lihat merobek-robek mulutnya. Ada yang suka merobek mulut dia, koyak. Merobek-robek mulutnya, maka dia adalah orang yang pendusta, yang sentiasa berdusta hingga dibawanya sampai ke ufuk. Dustanya sampai menyebar. Orang dulu sebelum ada zaman dunia terbuka ni ataupun teknologi yang sangat canggih sekarang ni, tekan je 1 juta boleh terima dalam beberapa saat. Dulu Rasulullah gunakan kalimat kata, dia kata hatta tablughal afaq, sehingga kebohongan ini sampai tersebar ke seluruh penjuru dunia. Macam tu orang dulu tak terfikir betul ke macam mana orang dulu orang nak menyebarkan kebohongan ni naik unta, naik kuda sampai sana sampai sini. Sekarang tak, duduk kat sini pun boleh. Amerika, semua dunia boleh mencapai ataupun menerima apa yang kebohongan yang kita sampaikan. Itu kalau ada kebaikan banyak orang boleh dapat. Banyak orang boleh dapat. Subhanallah. Jadi ini kena hati-hati. Dia kata apa? Jadi Rasulullah menyebut orang ini dia kata apa? Orang yang engkau lihat merobek-robek mulutnya, maka dia adalah orang yang berdusta, sentiasa berdusta hingga dibawanya sampai ufuk, ke mana-mana tempat. Dan dia selalu seperti itu hingga hari kiamat. Hari kiamat mungkin tak sampai jumpa hari kiamat ataupun sampai dia mati. Dia bawa sikap berbohong ni. Sikap bohong ni sangat berbahaya. Pada musim tersebarnya wabak penyakit ini, itu COVID-19, ada di antara kita yang menyebarkan berita palsu dengan tujuan yang tersendiri. Macam-macam tujuan nak sensasi. Kata, hari ini ada jangkitan 1,000 orang di Malaysia. Hari ini berapa aja? 30 lebih. Itu bohong kan? Orang pun kelang kabut. Bintulu ada 10 orang hari ini kena COVID. Suka nak buat ini menggetak ataupun apalah orang ni tak pakai mask berjalan ni. Aku buat cerita. Dia buat cerita, dia kata hati-hati di Kampung Baru, di Kampung Asyakirin, dia Nyiguk, di CBO, semua sebut kampung. Seorang-seorang ada semua ni. Ada semua yang kena COVID ni. Hati-hati. Ni daripada mana dia? Ni daripada Amerika ni. Dia reka-reka. Semua orang pun jadi cemas. Pakai mask. Padahal sudah ada
SOP siapa yang tak guna emas bayar 1,000. Itu dah cukup menakutkan cukup menakutkan celah orang kaya lah Tapi itu pun guna akal kita, maksudnya orang tak akan mengorbankan RM1,000 dengan buka mulut ataupun hidung dia tanpa gunakan emas. Dia cerita macam tu untuk menyebabkan orang jadi cemas. Apa bila orang cemas ni? Dia apa suka? Dia penggelak. Rasakan kata. Bukan hanya tentang COVID sebenarnya, tentang hal-hal lain pun sama. Kadang-kadang berita ni berlaku di negara Arab. Tengok ni berlaku di apa dekat Paragon. Tengok mana ada Paragon macam ini. Mana ada Paragon ini? Ini mana ni? Tengok. Kadang-kadang kita boleh cek buka YouTube, ada dalam tu. Oh, ini yang aslinya. Dia tengok ini yang aslinya. Oh, di Amerika, di Las Vegas contohnya. Di Amerika apa banyak aksiden ni. Dia kata dia di Malaysia, ada kes sebelum ini. Kes tentang apa? Aksiden teruk, putus semua kan. Kena langgar lori, putus habis. Dia kata ni berlaku di Malaysia lah. Bila cek tidak. Dia berlaku di luar negara. Ada orang ni suka, dia tahu benda ni tak elok. Ada orang yang memang dia tak tahu, dia suka nak, ini daripada grup sebelah. Saya bahkan. Ada juga jenis macam tu. Ada yang memang sengaja buat berita. Dia pandai buat. Dalam FB ada yang kena tangkap dah. Banyak yang kena tangkap juga. Tetapi tak juga reda-reda. Orang pendusta-pendusta yang baru-baru tetap ada. Mereka tak tahu bahawa berdusta ni memang siapa yang pernah berdusta, dia kata berdusta, maka dia akan dicatat sebagai kazab. Dicatat sebagai pendusta. Dan pendusta ini akan bawa kepada neraka. Berdusta ni dianggap membawa dia kepada neraka. Nauzubillah min zalik. Membuka jalan ke neraka. Jangan pernah berdusta. Sekali berdusta, dia nak berdusta kali kedua. Sebab apa? Nak tutup kedustaan yang pertama. Dusta yang kali pertama, macam mana ni? Aku dah cakap macam ni tadi, aku kena tutup lagi. Tutup kali kedua tu berdusta lagi. Nak tutup yang kedua ini tu dusta lagi. Semakin menjadi banyak dusta dia. Sampai dia tak boleh nak dipercaya. Tak boleh nak dipercaya ni. Ini apa adab orang Arab ni ataupun kebiasaan orang Arab ni, mereka tidak berdusta. Sehingga kan ketika Abu Sufyan ditanya ni tentang siapakah sahabat Nabi, siapa Nabi Muhammad, ditanya mereka sebelum Abu Sufyan belum Islam lagi, belum Islam tapi bila ditanya oleh raja ni, Raja Najasyi kah tak salah saya, apakah ciri-cirinya, disebut betul, memang betul. Kalau aku berbohong, memang orang tahu aku berbohong, memang aku akan kena pulau kata. Aku kena boikot ni. Orang Arab ni kalau ada berbohong memang boikot. Ini di antara yang di zaman orang-orang jahiliah ni, maksudnya orang yang belum Islam ni, orang Arab ni, mereka anti kepada berbohong. Kalau bohong memang kena pulau. Tak, di zaman kita dia pelik. Orang berbohong nak anggap tak apa, ni adab biasa ni, sudah menjadi trend berbohong. Itu berbohong ini juga kena dilihat pada ahli keluarga kita juga. Jadi kita sendirilah sebagai contoh, sebagai ayah, isteri kita pun tengok ini kalau berlaku, dia akan menyebar kepada anak-anak. Anak ni sangat cepat menular sifat berbohong ni. Bila mereka mula berbohong, umur 3 tahun dah mula. Bila mereka pandai bercakap, itu pandai bercakap, dah mula berbohong. Kalau ada yang dia tengok suka bohong, dia akan tiru. Umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dah solat, dah tengok cepat je dia jawab. Dia tak basah pun sudah tadi kering dah. Kalau kita tapi taklah saya suruh kita buat CCTV tengok susah kita tiap orang pun tengok letak dalam bilik CCTV lagi teruk kita. Jadi ada ketika tu memang kita kena pantau anak kita solat ke tidak. Yang ada anak lah yang pelajar-pelajar masih muda ni tengok nanti kalau dah kahwin ada anak ni jangan kita luruh bendul je. Selesai dia kata solat-solat lah. Tengok dia. Terperhati dia. Kalau kita boleh buka pintu kita berodok, lepas tu berbaring di dalam atas katil dia. Tak solat pun. Man, kamu tak solat.
Baru je melompat daripada apa? Keluar daripada bilik mandi, bilik air. Berapa 1 minit dah solat dia kata. Itu bohong. Kita tengok dia cerita tentang sifat bohong ni sangat sangat keji sebenarnya, sangat bohong ni. Ini cerita tentang berita bohong yang apa yang tersebar ni. Tentang fitnah, kebohongan ini, kebohongan itu, tentang tak kira macam-macam bidang ni, tentang ekonomi, sosial, kemasyarakatan, politik, ekonomi, semuanya boleh melibatkan apa kebohongan ni. Oh, sudah kata harga telur sekarang ni sudah meningkat, 20 ringgit apa satu set. Semua orang pun kelangkabut. Kita ingat lagi dulu apa mula-mula PKP, kita tengok ada kalau dia apa di Singapura tu satu tempat supermarket orang Islam, situ orang queue up tu berkilometer nak dapatkan barang-barang segar ataupun barang mentah. Sebab apa dia kata, oh Covid ni, oh orang akan beli semua barang. Itu disebar dalam WhatsApp sehingga orang jadi terpedaya. Padahal barang banyak. Siap malam ini, malam ini mungkin terakhir supermarket dibuka, besok tidak akan buka lagi. Tersebar. Bahasanya sangat memberikan kepercayaan kepada orang, sehingga orang betul ni, betulkah? Kalau orang tak check and recheck, tak check lagi, maka akan mudah terpedaya dan terpercaya. Cepat-cepat tengok, banyak sangat, banyak sangat barang. Apa kata malam ni, besok tengok buka lagi, singkong buka lagi Farli. Dia bohong. Dapat tak dosa? Dapat, memang berdosa. Yang menyebabkan susah orang lain dengan dia berdosa, dengan dia berbohong ni. Kalau orang tak terpedaya dengan dia pun, dia tetap berbohong, tetap dapat dosa. Itu berita bohong ni. Apalagi berhubung kait dengan Nabi. Ini saya sudah sebut mungkin minggu lepas. Orang berbohong atas nama Nabi. Nabi bercakap macam ini, siapa yang melihat memasuki setiap bulan Islam ni, dia kata siapa yang menyampaikan berita tentang masuknya besok Muharram, besok Safar, besok Rabiul Awal, besok Rabiul Akhir, maka dia akan dapat syurga. Tak ada hadis pun daripada Nabi SAW. Dia kata macam ni, ini hadis palsu. Ini hadis palsu ni. Dia lebih berat daripada berita-berita yang tersebar yang palsu ni. Kalau dibanding dengan hadis Nabi SAW, dia kata ini hadis Nabi. Nabi cakap bersabda macam ni. Ini dosanya sangat besar. Dosanya sangat besar. Jadi berat, tak boleh main-main. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menyebut satu hadis mengatasnamakan aku, kata Nabi SAW, ini daripada Nabi, dia kata hadis ini, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bersiap-siaplah tempatnya di neraka. Walaupun dia nak menggalakkan orang berbuat baik, siapa yang datang ke masjid setiap malam, dia akan dapat syurga. Tak ada hadis pun sebut macam tu. Ada hadis tentang pahala orang berjalan ke masjid, orang yang berjamaah di masjid, ada sebutlah hadis yang sahih. Janganlah mereka-reka. Itu siapa yang apa, ada lagi banyak sangat hadis palsu ni, banyak tersebar. Hadis yang dibawa oleh orang Syiah pun cukup banyak. Itu jadi itu hadisnya. Tetapi berita ni yang sebut di sini adalah berita yang palsu ni, tersebar, menyusahkan orang lain, menyakitkan orang lain ni, sehingga dia jadi cemas, takut orang. Okey, dia kata di sini, pada musim tersebarnya wabak penyakit ini, ada di kalangan kita menyebarkan berita palsu dengan tujuan yang tersendiri. Maka hadis ini amat sesuai untuk dijadikan peringatan buat kita bahawa mereka yang sering berdusta bahkan menyebarkan berita palsu hingga ke seluruh pelosok dunia ini, maka Allah akan mengenakan dia hukuman yang berat. Seperti digambarkan dalam hadis, bahkan seorang muslim itu tidak sewajarnya menyebarkan berita yang dia tidak pasti. Tak pasti jangan sebar. Ini ada betul, sebarkan. Ada betul, tak kira, yang penting berita aja, menarik je tersebar. Mereka yang menyebarkan berita yang tidak pasti itu turut menyumbang dalam rangkaian berita penipuan ataupun palsu. Atas dasar itu Rasulullah SAW mengingatkan, kafa bil mar'i kaziban ay yuhadditha bi kulli ma sami'a. Memadailah seseorang lelaki itu digelar sebagai pendusta apabila dia menceritakan semua yang didengar. Semua dengar masuk disebarkan balik. Itu Lainlah kita tengok berita ATM ke,
stroke apakah itu berita itu memang dia dah tapis dah itu memang dengan saluran yang sahih jadi walaupun kita dengar tu ataupun kita bagi rekaman tu dengar kepada orang lain itu tak ada masalah tapi ni kita dengar kadang silap kita menyampaikan dengan sebab itu adalah menjadi tanggungjawab Muslim untuk tidak semudahnya berkongsi berita yang tidak pasti dalam media sosial. Jangan oi, saya dengar si fulan ni berkhalwat malam tadi. Orang kampung kita juga. Padahal dia nak sensasi saja. Orang ni dengki sebenarnya. Sepatutnya dia berkawan dengan orang ini. Tapi tiba-tiba kenapa perempuan ni dengan orang lelaki ni? Aku buat cerita akhirnya tersebar. Dia kata orang ni sudah ditangkap. Tangkap basah malam tadi. Oh, ini buat cerita palsu. Elok tak betul-betul tak elok walaupun dia fitnah sebenarnya fitnah tu sangat berat di sisi Allah SWT fitnah. Okay, ada lagi masa itu di antara maksudnya larangan kita menyebarkan bukan masa Covid je apa-apa masa daripada dulu sampai sekarang ni. Kebetulan masa Covid ni berita tentang Covid-19 je tersebar ni tentang beritanya berapa ramai tentang ini tentang itu tak menentu bunyi dia hatta tentang benda yang contohnya ringan dia kata sekarang ada berita daripada MKN ataupun KKM dia kata boleh sudah kita sembahyang di masjid ni tak perlu penjarakan boleh dah rapot mana ada kita sembahyang jarang-jarang macam ni tak boleh ada sudah berita daripada KKM ataupun MKN kita padahal tak ada, dia bohong orang pun jadi bila datang polis ataupun masjid tidak menjagakan SOP dia kata dah kena kan percuma bahaya. Auzubillah min zalik jadi itu fitnah-fitnah macam ni kadang-kadang dia nampak ringan tetapi sebenarnya menyusahkan. Kemudian larangan mentafsirkan atau menafsirkan nafs Al-Quran secara salah. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala fil Qur'ani bighairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nauzubillahi min zalik. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang berkata sesuatu mengenai Al-Quran tanpa sebarang ilmu maka dia telah menempah tempat buat dirinya dalam neraka. Al-Quran cerita tentang Quran ni. Qala Allah Ta'ala fi surah Al-Ankabut. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ditafsirkan. Mentafsir tu yang salah tu. Baca terjemah saja tak apa. Tapi jangan pandai-pandai. Ini yang Allah nak. Macam ni bunyi dia. Ketika berlaku wabak virus corona ataupun COVID-19, ada dalam kalangan Muslim yang menyatakan bahawa virus corona ini telah disebutkan di dalam Al-Quran. Ada aja kita sebar di surah-surah juga. Saya pun pelik. Ada dalam Al-Quran kata. Jangan kamu tertipu, sebenarnya dalam Al-Quran sudah lama sebut tentang COVID ni. Dia nak kelirukan orang. Mana dia bukti? Ini ada ni. Mereka menggunakan petikan ayat 33 dari surah Al-Ahzab yang menyebut waqarna fi buyutikunna. Waqarna itu bunyi waqarna adalah petanda virus corona telah disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Ini adalah sebutan waqarna yang mirip dengan corona. Bunyinya waqarna. Ini disebut tengok waqarna fi buyutikunna. Maksudnya berbeza. Ini qaf waqarna. Tapi yang corona ni gunakan huruf kaf. Al-kuruna. Tengok beza Tapi jauh beza jauh sangat Dia kata ini adalah petanda virus corona telah disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Penafsiran sebegini adalah satu kesilapan yang sangat besar. Nauzubillah. Ini kerana konteks penurunan ayat ini bukan tentang virus corona. Tak ada kaitan langsung. Tapi yang merujuk kepada isu berkaitan para isteri Nabi SAW. Ini sebenarnya. Nur Ikrimah, seorang pakar tafsir di kalangan tabi'in, dan juga anak murid kepada Ibn Abbas,
bahawa ayat ini diturunkan merujuk kepada para isteri Nabi SAW. Itu sebenarnya dia kata apa? Innaha nazalat fi sya'ni nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam fahunna sababun nuzuli duna ghairihinna. Itu dia. Sesungguhnya ayat ini diturunkan berkenaan para isteri Nabi SAW, dan mereka lah yang menjadi sebab turun ayat ini, bukannya corona. Itu. Atas dasar itu Rasulullah SAW memberikan larangan yang tegas kepada umatnya agar tidak sewenang-wenangnya memberikan penafsiran terhadap Al-Quran dengan pandangannya sendiri. Mereka yang berbuat demikian akan mendapat ancaman yang besar, itu neraka. Kadang-kadang kita tengok orang bertafsir ni, dia kata Allah menyuruh kita ni sembahyang untuk kita aku. Dia kata apa? Aqimis solat li zikri. Itu ayat Quran betul. Aqimis solat li zikri. Dirikanlah solat untuk mengingati aku. Jadi tafsirkan kalau kita ingat Allah itu sudah cukup. Sebab solat itu untuk mengingatkan Allah. Apa cara dia? Kita duduk aja, ambil ini adalah jarak sesat ni. Dia ambil apa sejadah, dia apa hamparkan, lepas tu dia duduk aja. Yang penting ingat Allah, subhanallah, subhanallah. Tak sembahyang. Itu tafsir yang sesat. Sesat. Ada ajaran sesat macam tu? Ada. Apa dalil kamu? Ini dia. Ada lagi tafsiran ni, dia Malaysia juga. Dia kata apa? Sembahyang itu mesti khusyuk. Kalau tak khusyuk tak payah sembahyang. Sampai bila-bila pun kita tidak boleh khusyuk, artinya tak sembahyang lah sampai mati. Itu sangat bahaya. Sangat bahaya tafsiran macam ini. Kita boleh berusaha, kita boleh berusaha. Mungkin dalam sekali kita solat tu peratusannya mungkin 10% khusyuk. Boleh meningkat lagi, 20%, 50%. Sini pun ada kursus tentang khusyuk solat. Kita pun pernah buat juga tentang seminar khusyuk solatnya. Boleh diusahakan. Dan kita memahami apa yang kita baca dalam solat kita dengan mengenal Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah tentang kebesarannya, sehingga kita jadi cemas, kita jadi tawaduk. Kita tahu tentang ayat yang kita baca ni, kita fahami satu persatu. Contohnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Bila kita baca tu kita lintaskan maknanya, sehingga tak ada masa kita nak hayal. Apa yang kita nak buat lepas isyak ni? Ada perjumpaan. Bincang tentang tanah di belakang surau. Dalam solat tu, Allahu Akbar. Dah rukuk dah, tak sempat baca Fatihah. Hayal. Macam mana ni aku sembahyang macam tu? Ada yang katakan kalau kita tak khusyuk tak payah sembahyang. Aku tak nak solat lepas ni. Ini ajaran sesat ni, naudzubillah min zalik. Ajaran sesat, naudzubillah min zalik. Jadi orang yang menafsirkan ini diancam dengan neraka. Diancam dengan neraka. Jadi tidak boleh sembarang ambil Al-Quran. Ini bunyinya ini sesuai ni, kita nak gunakan. Dia ambil makna Quran itu ataupun maksud Quran itu ikut selera dia. Ikut selera dia. Padahal Al-Quran ini tidak boleh ditafsirkan sembarang. Al-Quran ini ada tafsir. Yang tafsir yang pertama dia kata tafsir bil maksur. Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Al-Quran dengan hadis. Hadis mentafsirkan tentang ayat Quran. Al-Quran biqauli sahabah. Al-Quran ditafsir oleh sahabat. Ikrimah, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dia mentafsirkan. Ataupun dengan tabi'in mentafsirkan juga. Az-Zahabi contohnya. Sahabat-sahabat tabi'in, mereka mentafsirkan. Sebab mereka duduk dekat dengan Rasulullah, mereka dengar. Mereka dengar. Itu apa? Itu tafsir dengan Al-Quran dengan Al-Quran. Ayat Quran ditafsirkan ayat Quran yang ini. Contohnya ayat Quran ni, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada ayat lain yang mentafsirkan siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu tafsir dia lah. Jadi nak bagi contoh kepada kita betapa bahayanya orang yang cakap tentang Al-Quran tetapi tafsir ikut akal dia sendiri, tidak berujuk kepada Al-Quran ataupun kata ulama tafsir. Sangat berbahaya. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kita petunjuk dan membimbing kita agar
kita terselamat daripada sesat di dunia dan sesat di akhirat. Di akhirat itu lagi berat lah, insyaallah. Jadi terima kasih atas perhatian. Mohon maaf di atas kelemahan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.